Cecilia atau Anissa binti Untung nama saya. Umur dah nak masuk 40 dah ni. Okey, insya-Allah. Allah dah tua dah kot. Semangat puan tu masih kuat tu orang kata kan Dan puan katanya berkeluarga kan bersama dengan suami juga yang datang kat depan konti. Ada mesti bawa tu. Berapa orang anak puan? Anak 3 orang. Masya-Allah. Alhamdulillah lah setakat ni lah. Memang duduk Kedah ke apa? Duduk sini. Suami orang Kedah. Jadi perbualan harian tu Kedah, jadi dia terbiasa. Kan, jadi selalu berkomunikasi lah kan. Alhamdulillah, masya-Allah. Mona. Dan Mona, sebenarnya kita petang ni juga tengah bersiaran di Facebook Go Live IKIM FM. Anda boleh tonton secara langsung terus ke konti kita ni. Tengok Puan Cecilia. Puan Cecilia selalu orang panggil Cecilia lagi sekarang ni. Ke lebih dulu, Puan Anissa? Kalau balik kampung Anissa lah. Kalau di sini Shah Alam di Selangor ni Cecilia je orang panggil. Dan macam mana perasaan bila tiba di konti IKIM ni? Ketak juga. Ketak juga. Pertama kali orang panggil live. Kan, insya-Allah. Kita pun sebenarnya terharu dengan kunjungan puan sebenarnya. Kita nak sembang-sembang. Puan pasti juga ada kisah inspirasi kehidupan puan dalam mana puan hari ini dapat membawakan sebuah kehidupan yang indah pada hari ini kan. Jom kita kenal lagi Mona dengan kehidupan puan. Mungkin puan boleh ceritakan berasal dari kampung mana kalau kat Sabah tu, dan sebelum ni menganuti agama apa, bangsa apa, sebab kita difahamkan di Sabah pun banyak kan bangsa-bangsa suku kaumnya. Macam mana tu puan? Sebelum ni Kristian. Apa? Dari mana dia Sabah? Sabah, kawasan mana? Kawasan taklah pendalaman sangat, sebelah Kota Belud, Pituru sana. Kota Belud. Kampung Pituru Laut. Pituru. Dan ada ahli keluarga puan yang menganuti agama Islam sebelum ni? Sebelum ni ada. Ada makcik. 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 Ramai juga. Dan boleh puan kongsikan tak bila tarikhnya puan melafazkan syahadahnya tu? Lafaz syahadah tu dah lama sebenarnya. Masa tertarik dengan Islam tu kecil-kecil lagi. Lepas tu umur 9 tahun. Dikira lah tu kan. Masya-Allah. 9 tahun. Dan dah lafaz syahadah. Cumanya pendaftaran tu lambat lah. Dan sewaktu tu keluarga pun tahu? Tahu. Masa tu duduk dengan makcik. Dia makcik ni orang Islam kan. Saya ni orang Kristian ni, duduk rumah orang Islam kan. Baik. Jadi banyaklah kehidupan yang kita tengok. Masya-Allah macam ni kan. Masya-Allah. Baik, tahun 2001 puan. Betul. Lebih kurang tahun tu lah Baik, sewaktu sebelum puan lafazkan syahadah tu sebenarnya, apa pandangan puan terhadap Islam? Kenapa tertarik? Rasa istimewanya Islam ni kenapa puan? Tertarik dengan Islam tu dari mula start tu dari kecil lah. Dulu kan orang Sabah, di Sabah kan buku latihan sekolah rendah kan, di belakang dia ada alif bata tu kan. Lepas tu nak kenal alif bata tu apa dia bentuk tu apa dia, teringin nak tahu. Bahasa jadi Arab Jawi tu. Lepas tu kakak masa tu kakak dia tahu alif bata tu je. Lepas tu paksa kakak alif bata tu saya hafal lah kan. Dia dah bagi tahu alif bata tu. Selepas ta tu apa dia. Dia tak tahu selepas ta tu apa dia. Tak tahu kalau kakak ni dengar tu. Mungkin dia terimbau. Tapi sayangnya dia belum masuk Islam lah kakak ni. Dia cuma tahu alif bata tu. Itu permulaan nak kenal. Lepas tu dah masuk, dah hijrah ke rumah makcik yang Islam ni kan. Lepas tu baru ada sepupu pula yang pandai baca Quran kan. Di situlah tertarik. Mula-mula first kali tu Al-Quran lah. Sebab apa dengar Al-Quran yang selain daripada tengok hurufnya, bacaan, kalau dengar apa rasa masa tu? Ada satu perasaan ketenangan. Masya-Allah. Sampai
kan? Kan Mona, kita pun rasa begitu tertarik sebenarnya bila puan cerita tentang perkara yang sedemikian Mona. Ya, betul. Dan mungkin kita nak tahu juga puan dah berapa lama kahwin sekarang? Sampai boleh cakap kedah Kan? Kahwin awal tahun 2001. Okey. Ada 19 tahun kot tahun ni. Lebih kurang 19 tahun dah 18 lah gitulah. Masya-Allah. Dan sekarang pun suami pun baik. Kan turut juga untuk membimbing puan, sebab kita ni ialah kan manusia perlukan ilmunya, perlukan didikannya kan, betul. Untuk sama-sama kita cukup-cukupkan kehidupan kita ini, masya-Allah. Dan sehingga hari ini puan masih mendalami memasuki kelas-kelas tertentu. Masih perlu tu, perlu sebab kita kena belajar hari-hari untuk kukuhkan iman kita. Belajar banyak tempat macam sekarang ni dekat Hidayah Center. Terima kasih Ustaz Noli ikut dia punya kelas dia. Dan tenaga pengajar dia Cikgu Jamatu, Ustazah Hasmira, itulah Ustaz Hasan tu. Semua itulah yang turut memberikan semangat, dorongan untuk puan dan juga rakan-rakan. Katanya kelas dari Hidayah Center ni ramai juga kan daripada pelajar-pelajar kan? Ramai, alhamdulillah. InsyaAllah moga dapatlah manfaat di situ. Okey, kita akan sembang-sembang lagi yang mana selepas ni bersama dengan Puan Cecilia. Macam mana pula kisahnya apabila turning point, saat nak buat keputusan untuk lafazkan syahadah tu macam mana kan, di mana, apa yang boleh tergerak hati, yang boleh membawakan kehidupan puan sehingga hari ini, insyaAllah. Dan untuk waktu ini kita nak tahulah juga bersama puan apa yang memberi puan dapat hidayah, apa yang mendesak puan untuk bersyahadah. Kita nak tahulah ceritanya bagaimana. Silakan. Masa tu ayah meninggal kan. Ayah meninggal, jadi tinggal mak. Jadi mak seorang ibu tunggal muda masa tu kan. Jadi dia nak bagi pelajaran untuk anak-anak dia pun dia tak tahu kan. Jadi dia pindahkan saya ni ke ke rumah makcik lah, makcik yang Islam ni. Lepas tu dekat situ saya kan masa tu Kristian lagi kan. Dia tak tahu apa-apa lagi kan. Lepas tu tengok kehidupan orang macam anak-anak dia pagi sekolah rendah. Pergilah saya sekali pergi sekolah rendah kan. Petang tu tak ada. Jadi saya tak ada kawan kat rumah. Petang tu dia pergi sekolah agama. Malam pergi mengaji Quran dekat surau kan. Lepas tu macam ya Allah, sunyi walaupun duduk rumah ni kan, makcik sendiri. Sunyi sangat, tak ada kawan apa semua kan. Nak main ke tak ada kan. Lepas tu cuba-cubalah, mula-mula cuba-cuba ikut. Cuba-cuba ikut, pergi surau, pergi sekolah agama masa tu tak lagi, cuma pergi surau je. Lepas tu maaf. Tak apa. Dengar diorang baca Quran, mengaji apa semua tu kan. Tertarik, ya Allah. Bestnya kalau aku pun boleh macam tu lah, sama-sama nak ni kan. Lepas tu tak lama tu saya ikutlah, betul Ustaz cakap nak masuk Islam ke? Kawan-kawan pun cakap kan, Ustaz dia nak masuk Islam. Masa tu orang panggil Silia. Silia nak masuk Islam katanya. Lepas tu dia Ustaz cakap, oh ya ke, alhamdulillah. Masa tu Ustaz Jamil kalau tak silap. Alhamdulillah. Lepas tu dia syahadahkan lah masa tu. Lepas tu saya mengaji Mukadam tak habis. Dulu Mukadam kan. Kita belajar Mukadam. Zaman akak lah masa tu. Sekarang Iqra'. Sekarang Iqra'. Dulu Mukadam. Tak habis Mukadam pun. Terus naik Quran. Alhamdulillah lah cepat. Orang yang ada yang kawan-kawan yang Mukadam dulu. Diorang naik Quran tak naik lagi. Yang saya dah naik. Advance. Masya Allah. Sebab minat dia tu, dia suka tu. Alhamdulillah. Dan Allah terangkan hati pun bantu lah juga makcik pun turut sama-sama bimbing. Alhamdulillah dia baik sangat. Sekolahkan. Pahala lah untuk dia. Okey, itu kisah puan. Dan sebelum kita bersiaran tadi, saya sempat bertanya yang ibu puan juga dah pun melafazkan syahadah. Alhamdulillah. Puan boleh kongsikan tak puan? Kenapa dan macam mana situasinya bila perubahan berlaku juga kepada ibu puan? Mak selepas saya syahadah tu dalam 3 tahun ke 4 tahun tak silap baru mak lafaz syahadah.
itu pun sebab ada makcik yang seorang lagi dia kahwin dengan orang Johor, dia dia pun masuk Islam juga kan. Jadi dialah yang dakwah mak. Jadi dia yang masukkan mak Islam. Masya-Allah. Okey. Bila puan lafazkan syahadah, puan pasti juga nak maklum kepada keluarga. Apa respon mak sebelum mak memasuki Islam masa tu? Mak tenang je, tak ada apa ni. Dia terima terima, okey, alhamdulillah. Dia tak ada bantahan apa-apa, alhamdulillah. Itu rezeki juga tu Mona. Itulah betul. Tak ada apa-apa juga halangan. Mungkin sebab adik-beradik pun ada yang Islam, mungkin dia boleh sebelah mak ramai. Sebelah ayah ni macam dulu sebelah ayah Islam, dia macam ni sikit lah, tutup sikit. Dululah. Sekarang alhamdulillah perubahan kan. Banyak internet apa semua kan. Jadi diorang dah mengenal Islam, diorang pun ada juga yang masuk Islam. Sebelah bapak lah. Alhamdulillah. Adik-beradik pun berapa orang? 5 orang. Puan 5 orang, nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 ni kakak tegak ni. Terkeluar Kedah tadi. Tegak Masya-Allah. Tapi orang kata nombor 2 ni rapat dengan mak sikit family. Manja sikit Samalah. Okey. Masya-Allah. Okey puan, kita berbalik kepada bicara kita. Mungkin puan ada rasa juga perbezaan sebelum dan selepas. Puan pun ada berlaku perubahan juga dalam kehidupan puan, dan sehingga mak pun rasa terbuka hati. Pasti ada sebabnya juga. Apa perubahan yang puan bawakan juga dalam keluarga? Sebelum macam kosong kan. Macam tak ada apa-apa, pergi ayah kan dulu dia garang tau. Setiap hari Ahad mesti kena pergi gereja. Lepas tu saya ni kalau pergi gereja mesti duduk belakang sekali. Tidurlah situ. Asalkan pergi gereja tapi tak sembahyang pun sekali dengan orang. Tidur di belakang sampai habis, sampai tengah hari kan baru habis. Dia macam boring sikit. Jadi itulah. Lepas tu dah pergi rumah makcik ni, dah tarik, dah masuk Islam. Alhamdulillah, rasa macam yang dicari tu dapat ketenangan. Macam bila kita dah kenal Islam, kita kenal baca Quran, kita tahu Quran, kita dah baca tafsir dia, alhamdulillah lah. Sekarang pun dah mula belajar tajwid. Walaupun tak kenal tajwid, tapi bila baca dengan ustaz, tajwidnya betul. Cumanya tak kenal ini tajwidnya apa macam tu. Tapi alhamdulillah sekarang tengah belajar tajwid dengan Ustaz Muazzam. InsyaAllah kan. InsyaAllah semoga tambah lagi ilmunya di situ, dan sama-sama juga kita perbaiki. Kita ni pun Mona, kita dengar inspirasi puan, kita pun kena tambah baik. Walaupun dah tambah, kena ingatkan lagi kan. Kita ni manusia, kadang-kadang ada beberapa tempat-tempat tertentu takut terlupa pula kan. Ya, betul. Dan tadi kita bercerita tentang keluarga puan dan penerimaan keluarga. Mungkin kita nak tahulah juga bagaimana dengan kawan-kawan bila dengar dah masuk Islam, bagaimana jiran-jiran. Kawan-kawan masa tu kecil-kecil lagi kan. Masa tu macam seronok lah ala budak-budak, zaman budak-budak. Bila kita dapat sesuatu tu, kita seronok. Sili ada masuk Islam. Lepas ni kita boleh pergi surau, solat, puasa. Puasa tu paling mencabar. Masa tu budak-budak kena puasa juga. Macam mana pengalaman tu kalau kali pertama puasa? Yalah, boleh cerita 9 tahun. Boleh, tapi banyaklah juga. Ponteng. Banyak ponteng. Cuba-cuba kan, belajar-belajar. Nak dekat berapa 30 minit lagi nak berbuka dah tak tahan. Minum air, pergi sekolah agama. Lepas tu ya Allah, dugaan betul depan-depan tu semua airnya sedap-sedap, tengok warna-warni kan. Ya Allah, belilah 20 sen dulu, air 20 sen satu plastik besar tu kan. Lepas tu kononnya Azam ni sampai rumah lah minum. Tengok dalam kereta dah habis. Dalam rumah dekat, tak sampai kat rumah pun. Sekejap je. Yalah, tak tahan. Sayang lah 30 minit, tapi tak apalah, budak-budak. Iyalah, baru belajar nak berpuasa kan. Lepas tu baru makcik yang menghantar ke sekolah agama ke, atau bagaimana belajaran untuk nak belajar ke surau ke apa? Dia hantar ke sekolah agama dekat masa tu dekat kampung Bantayan. Lepas tu ke sekolah agama ke Tampar Uli lah. Lepas
sekolah rendah dekat Sabah, sekolah menengah dihantar ke sini. Ustaz Hamzah dia bagi ada tawaran daripada MAIS Sabah kan. Datang ke Kedah belajar sekolah agama. Ikutlah. Alhamdulillah ada rezekinya kat situ. Dan kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Bagi Puan tarik nafas sikit. Banyak lagi nak cerita ni. Lagi kita korek lagi cerita Puan. Ya, cakap Kedah. Kamu orang cakap Kedah Puan ni. Okey. Mungkin ada beberapa cabaran kan Mona yang Puan lalui juga, keluarganya, waktu belajar kat sekolahnya, kenalan-kenalannya. Mungkin Puan boleh ceritakan macam mana Puan hadapi cabaran tu dan selesaikannya, laluinya dengan baik. Macam mana tu Puan? Cabaran masa sekolah lah. Sekolah selepas masuk tingkatan 1, masuk tingkatan 1 dah start merantau. Masa tu umur 13 tahun. Di sekolah lah cabarannya dengan tidak ada kewangan di mana nak dapatkan untuk sekolah. Tak diharap untuk yang daripada MAIS. Itu pun 6 bulan sekali pun belum tentu dia bagi kan. Lepas tu alhamdulillah di asrama, tinggal di asrama tu ada kawan-kawan yang baik lah, baik hati, bawa balik kampung kan. Lepas tu sampai ada keluarga angkat lah. Keluarga angkat ni yang alhamdulillah dapat baiklah, baguslah untuk bagi kadang-kadang bagi duit untuk balik asrama belanja kan. Itu yang paling besar sekali itulah. Lepas tu nak sambung belajar, stop di situ. Sambung belajar tu cabarannya nak dapatkan duit di mana. Lepas tu kan hati kecil pun boleh. Saya sedih pula sebab bila mengimbau kembali tu kan, kita dah nak lupa dah, tua-tua nak lupa benda yang kisah-kisah lama kan. Tu tapi teringat kadang-kadang kan. Itulah. Ada berair mata pula. Jadikan semangat Puan. Kan? Sebab tu sampai sekarang 2001 buat keputusan kahwin lah. Masya Allah. Tak apa. Orang kata terharu tu tetap ada kan. Tapi terharu tu lah kita cuba gantikannya dengan usaha yang baik-baik, insya-Allah. InsyaAllah. Itu inspirasi untuk semua juga di luar sana. Betul. Dan juga ada kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat pendengar kita pun juga turut beri semangat kepada Puan. Alhamdulillah Puan, tahniah katanya. Tenang wajah Puan. Ramai yang komen yang juga bagi semangat dekat Facebook Go Live IKIM ni. Masya Allah. Orang kata kadang-kadang kita dikurniakan kawan-kawan yang menyokong, yang membantu ni pun sebenarnya penting kan. Betul. Nak untuk kita punya tidak terlampau stres sangat dengan cabaran ni lah. Cabaran orang yang kat luar sana kan. Banyak dengan keluarga lagi, dengan kawan-kawan luar, banyak sangat. Ada yang tak memahami tu, ada yang tak faham tu pun satu cabaran jugalah nak bantu kita kan. Kenapa tak berhenti ni? Sedih ni. Tak apa lagi, kita bagi menu utama. Itulah korek lama lagi. Okey Puan, dari sudut liku-liku kehidupan Puan, mungkin Puan ada perancangan ataupun cita-cita Puan selepas ni sebenarnya. Apa yang mungkin cuba nak capaikan lagi dalam kehidupan Puan? Banyak. Cuma nak perbaiki lagi. Sebelum ni dah ada tergelincir sikit. Lepas tu dah lurus balik, mencari sinar baru balik. Nak belajar lagi, nak kukuhkan iman lagi, untuk suami, anak-anak lah. Anak-anak yang paling penting lah. Masya Allah. Dan Puan ada maklumkan tadi suami Puan orang Semenanjung, orang Kedah. Dan bila ingat lagi tak masa Puan nak mendirikan rumah tangga tu, macam mana pula penerimaan keluarga mertua? Penerimaan alhamdulillah, mak mentua baik. Keluarga baik, alhamdulillah. Dapat keluarga yang baik lah. Bantu kan? Banyak bantu. Alhamdulillah sangat bersyukurlah, walaupun silap family sikit-sikit biasa kan. Tapi itu
tak payahlah alam biasa je tu, semua biasa tu. Baik, alhamdulillah, bersyukur sangat. Pahala untuk orang lah, bagi pahala. Semoga Allah panjang umur. Amin, amin. Murah rezeki untuk keluarga. Betul. Ramai juga yang tengah tonton ni di Facebook. Rakan-rakan, sahabat-sahabat dan juga adik-beradik pun ada kat sini katanya. Makcik, Kak Ipah. Orang Kedah ramai ni, masya-Allah. Dan mungkin Terima kasih. Puan nak berkongsi juga untuk pesanan ke Mona? Ya, untuk hujung ni mungkin ada pesanan dari Puan kepada masyarakat dan juga kepada kita semua lah. Apa yang boleh kita ingat-ingatkan lagi, Puan? Pertama kali join lah dengan Hidayah Center. Bagi Masya Allah, bagi sumbangan sedikit untuk Hidayah Center meneruskan dakwah, bersama-sama ikut kursus anjuran daripada Hidayah Center, menyumbang ke tabung Hidayah Center. Lepas tu untuk saya dan orang luar di sana, pertama kali baca Quran. Penting tu. Betul. Bila hati kita tak tenang, cari Quran. Bila satu, salawat. Salawat, dalam salawat tu banyak keajaiban salawat. Tapi ada juga yang Allah bagi hikmah daripada selawat tu kan. Tapi nak cerita dan lagi hujan pula. Sedih sangat sebab bila kita selalu selawat, kita akan rasa tenang. Lepas tu kita bila kita di sebalik selawat tu ada hikmah dia. Macam saya kan, saya cakap dengan suami, Quran ni macam dah nak buruk. Ada satu Quran yang memang mesti kita ni kalau baca Quran, ada mesti satu Quran tu mesti kita suka tau. Itu je kita nak Quran tu pegang pergi mana-mana pun kan. Quran tu dah buruk, dah nak buruk dah sikit-sikit kat tepi-tepi ni. Saya cakap kan, ni Quran ni dah nak buruk, siapalah yang nak wakafkan untuk Umi nak baca pula. Lepas tu besoknya kan, postman ketuk pintu, dia bagi 2 Quran. Masya-Allah. Ada orang hantar. Ada orang hantar. Ya Allah. Keajaibannya dalam selawat. Orang tak kenal. Asbabnya lah selawat. Orang tak kenal. Bukan tak kenal. Tapi tiba-tiba ada yang nak digerakkan hati tu supaya sumbangan ke kan, macam-macam lah laluan itu. Masya-Allah. Betul. Lepas tu kan selawat juga, bila kita selawat selalu selawat kan, sebelum tidur kita amalkan selawat. Alhamdulillah esok kita punya ada satu perjalanan dipermudahkan tahu. Kita nak pergi mana-mana kan, kita nak pergi mana-mana. Macam saya baru-baru ni nak pergi klinik kan, selalu orang tunggu lama tau. Ini pergi ambil nombor terus panggil, masuk dah tak sampai 10 minit. Alhamdulillah. Subhanallah. Ni nak tahulah juga selawat apa yang Puan gunakan. Selawat atas Nabi. Ya, selawat biasa saja. Selawat biasa tapi setakat ni amalkan alhamdulillah banyak keajaiban. Baca Quran, mungkin hikmah daripada Allah. Kita nak mencari ilmu kan, kita cari ilmu. Lepas tu Allah mudahkan kita sebab mungkin siapa-siapalah kalau kita betul-betul nak cari ilmu, Allah akan mudahkan. Kita cari kat mana-mana pun Allah akan bukakan jalan untuk kita cari ilmu. InsyaAllah. InsyaAllah. Masya-Allah. Sungguh terinspirasi dan sama-sama tu pun untuk ingatan kita juga Mona. Qurannya jangan lupa, selawatnya jangan lupa, zikirnya jangan lupa dan doa tu sentiasa lah Puan kan. Setiap kali kita habis solat doa-doa lah untuk minta kita. tidak dibolak-balikkan hati kita. Istiqamah terus dalam Islam. Amin. Amin. InsyaAllah Puan. Terima kasih banyak-banyak Puan. Kita dah sampai di hujung pertemuan dah ni. Kalau boleh nak sambung lagi 10 minit. Tapi masa tak cukup dah Puan. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita bawa lagi Puan ke Konti Ikim. Kita sembang-sembang lagi. Macam mana pula? Maaflah ada salah silap. Tak ada apa. Kan. Cerita orang kata terang ni karaoke dah lah kan. Cerita Kedah-Kedah pula ni. Masya-Allah. Terima kasih banyak Puan atas perkongsian pada petang ini. Ada rezeki, ada masa kita jumpa lagi dan juga kita doakan
doakan untuk puan semoga mendapat kejayaan, dipermudahkan segala urusannya selepas ini bersama dengan keluarga tersayang, dengan keluarga juga di Sabah, di Kedah, semuanya lah berjaya dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Terima kasih banyak jemput. Kita juga terima kasih banyak-banyak puan. Jangan sering jemput. Amin, sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.